Hidupan marin adalah khazanah yang menyumbang sumber makanan laut kepada manusia, manakala laut pula melakar keindahan bumi di alam jagat ini. Melihat keindahan dan kepentingannya itu, perlunya kesedaran orang ramai untuk memelihara dan menghargai khazanah laut. Sehubungan dengan itu, Jabatan Perikanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama telah mengadakan Hari Lautan Sedunia 2012 yang diadakan di Pantai Meragang, Muara. Hadir selaku tetamu kehormat di majlis tersebut ialah Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama yang berhormat Pihin Orang Kaya Sri Utama, Datuk Sri Setia Awang Haji Yahya bin Pegawan Mudem Datuk Paduka Haji Bakar. Hari Lautan diraikan di seluruh dunia pada setiap 8 Jun untuk menandakan dan menghargai sumbangan yang sangat berharga dan kepentingan laut serta kehidupan marin kepada manusia. Dalam erti kata lain, ia menyumbangkan sumber manusia, pekerjaan, pengangkutan, penyelidikan dan sebagainya. Tema pada tahun ini adalah UNCLOS at 30 untuk memperingati ulang tahun ke-30 bagi Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut 1982. Turut hadir ke majlis itu ialah Duta-Duta Besar dan Pesuruh Jaya Tinggi, Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama dan agensi-agensi kerajaan, ketua-ketua kampung, penceramah jemputan, agensi bukan kerajaan, usahawan, penaja-penaja dan penuntut-penuntut sekolah. Hari Lautan Sedunia diraikan adalah melihat kepada kepentingannya yang sangat bernilai kepada keperluan kita. Di samping itu, untuk menyedarkan orang ramai mengenai perlunya memelihara hidupan laut dan untuk memastikan usaha ini berjaya. Jabatan Perikanan mengambil inisiatif dengan mengadakan program latihan eko menyelam Reef Check bagi para belia yang disertai 13 orang penuntut sekolah yang terpilih. Program ini diharap akan dapat dilaratkan kepada penuntut sekolah yang lain di masa akan datang. Ini antara yang dikatakan oleh Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama yang berhormat Pihin Orang Kaya Sri Utama, Datuk Sri Setia Awang Haji Yahya ketika berucap semasa merasmikan Hari Lautan Sedunia 2012 pada 11 Jun yang lalu. Sejak akhir-akhir ini terdapat perbuatan daripada mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab di dalam kegiatan pencemaran alam sekitar marin. Perbuatan membuang dan membiarkan pukat-pukat dan peralatan menangkap ikan yang tidak digunakan atau yang tersangkut ke dalam laut masih berlaku. Dan ini sudah tentu memusnahkan hidupan marin ataupun hidupan laut, terutamanya takat-takat yang perlu dilindungi. Begitu juga dengan kegiatan menggunakan peralatan dan bahan-bahan penangkapan yang tidak dibenarkan seperti letupan dan racun. Jabatan Perikanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama telah melaksanakan beberapa aktiviti untuk membuang alat-alat menangkap ikan yang menyangkut pada takat-takat, dan ini akan dilaratkan untuk dilaksanakan dengan penyelam-penyelam yang terdapat di negara ini. Jabatan Perikanan juga telah melaksanakan kempen kesedaran awam kepada nelayan-nelayan di negara ini di dalam tegahan penggunaan bahan-bahan tersebut. Salah satu langkah untuk melindungi takat-takat termasuk habitatnya ialah melalui penubuhan kawasan-kawasan perlindungan marine ataupun Marine Protected Areas yang diharap akan dapat memulihkan keadaan hidupan laut dan takat-takat di negara ini dan seterusnya meningkatkan produktiviti sumber perikanan. Tambahnya, penggubalan undang-undang bagi penubuhan kawasan perlindungan marin ini sedang berjalan lancar dengan perlantikan pakar perundangan. Hari Lautan Sedunia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak tahun 2008 lagi dan pada hari ini jelasnya kita sama-sama menyambutnya bagi memperingati sumbangan lautan kepada kehidupan kita
Seterusnya mengimbas kembali sejauh mana keberkesanan kita di dalam melaksanakan program dalam memelihara dan mengurus sumber perikanan di negara ini. Dan ini akan dilaratkan untuk dilaksanakan. Tema yang dipilih sempena Hari Lautan Sedunia menjurus kepada memperingati perundangan laut di bawah PBB sejak pertubuhannya 30 tahun lalu. Secara umumnya, konvensyen itu adalah perundangan mengenai lautan yang menyatukan negara-negara ahli dalam rangka kerja undang-undang antarabangsa ke arah keselamatan maritim, pengurusan perikanan yang lestari ataupun tangkapan ikan yang mapan dan pemeliharaan serta pengurusan hidupan marin seperti takat-takat karang, ikan dan sebagainya. Menurutnya lagi, tema ini bertepatan dengan usaha untuk memulihkan lautan yang telah sekian lama menghadapi pelbagai ancaman seperti pencemaran, kemusnahan habitat dan penangkapan ikan yang berlebihan yang boleh menggugat sekuriti makanan melalui kepupusan sumber perikanan. Justru itu, Jabatan Perikanan memainkan peranannya ke arah hal tersebut agar sumber laut tetap dilestarikan dari semasa ke semasa. Serta memelihara hidupan lautan di kalangan orang ramai, Jabatan Perikanan telah mula mengadakan latihan menyelam yang bertanggungjawab di kalangan belia-belia yang dikenali dengan Reef Check Eco Diver Training for Youth kepada 13 orang penuntut sekolah yang terpilih untuk mengikuti latihan tersebut. Program ini diharapkan akan dilaratkan kepada penuntut-penuntut yang lain di sekolah-sekolah di masa akan datang. Adalah diharapkan melalui program ini akan dapat membawa kesedaran kepada orang ramai tentang perlunya memelihara hidupan laut. Di samping itu juga program ini akan dapat menubuhkan rangkaian sukarelawan yang terlatih di dalam Reef Check Scientific Method untuk sentiasa terlibat di dalam pemantauan hidupan laut dan takat-takat dan seterusnya menjadi seorang penyelam yang bertanggungjawab ataupun responsible diver. Majlis ini kemudiannya diteruskan dengan perasmian Hari Lautan Sedunia 2012. Dan dengan mohon taufik serta hidayat dari Allah Subhanahu Wa Taala serta selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya rasmikan sambutan Hari Lautan Sedunia tahun 2012. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejurus lepas itu, tetamu kehormat seterusnya melancarkan buku yang bertajuk Field Guide to Reef Building Corals of Brunei Darussalam atau diartikan Garis Panduan Lapangan untuk Pembangunan Terumbu Karang di Brunei Darussalam. Buku ini memaparkan cara-cara mengenal pasti jenis-jenis takat, iaitu coral reefs, yang telah mencatatkan lebih 400 jenis terdapat di perairan negara Brunei Darussalam. Pelancaran buku ini juga diharapkan akan menjadi bahan rujukan kepada para penyelidik dan saintis untuk meneruskan usaha, khususnya dalam pengkajian marine biodiversity di kawasan yang belum diterokai di perairan negara ini. Di samping itu, sebagai salah satu sumber pembelajaran kepada generasi muda untuk sentiasa menghargai khazanah marin yang terpelihara. Di majlis sambutan ini diteruskan lagi dengan penyampaian sijil Reef Check Eco Diver Training for Youth kepada 13 orang penuntut dan 2 orang guru pengawas daripada Pusat Tingkatan 6 Ragang dan Sekolah Antarabangsa Jerudong. Kursus ini dikelolakan oleh Jabatan Perikanan dengan kerjasama Reef Check Foundation United States of America yang telah pun diadakan bermula 1 hingga 5 Jun 2012 bertempat di Kompleks Perikanan Marin Serasa dan di kawasan perairan Pulau Pilong-Pilongan. Sebagai mengenang jasa kepada penyumbang, Jabatan Perikanan juga memberikan sijil penghargaan kepada 17 orang sukarelawan penyu, iaitu penyumbang telur penyu dan penyumbang penyu.
Seterusnya, penyampaian hadiah-hadiah kepada pemenang-pemenang peraduan yang dianjurkan oleh Beach Bunch. Tetamu kehormat Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama yang berhormat, Pihin Orang Kaya Sri Utama Datuk Sri Setia Awang Haji Yahya kemudiannya berpeluang melepaskan penyu ke laut dan diikuti oleh penuntut-penuntut sekolah. Penyu adalah habitat yang terpelihara, ianya mungkin akan pupus jika tidak dikawal. Peranan Jabatan Perikanan adalah memastikan habitat ini terpelihara dan terus hidup di perairan laut negara kita. Oleh kerana itu, inisiatif pihak tertentu untuk mengawal dan memelihara hidupan laut ini sesuatu yang wajar, iaitu dengan menyedarkan orang awam tentang pentingnya hidupan ini dalam jangka masa yang panjang. Kemudian diikuti dengan perasmian bangunan Pusat Biodiversity Marine Meragang oleh tetamu kehormat dan seterusnya menyaksikan pameran-pameran mengenai dengan ekosistem marine. Pusat Biodiversity Marine telah siap pembinaannya pada 15 Mac 2011 adalah salah satu projek di bawah Rancangan Kemajuan Negara 2007-2012. Ianya bertujuan untuk mempromosikan kesedaran awam terutama generasi muda mengenai mustahaknya melindungi ekosistem marine di negara ini. Di samping itu, sebagai pusat bagi program pemeliharaan dan pengurusan kepelbagaian marine, antaranya membaik pulih dan penyediaan khidmat rawatan ke atas hidupan marine yang terperangkap atau ditemui, melaksanakan kaji selidik dan program pembelajaran. Pusat ini juga menempatkan kemudahan seperti bilik taklimat, makmal, kolam hidupan marine, bilik pentadbiran, bilik penyimpanan takat dan tangki penetasan serta pembesaran penyu. Selain itu, pusat ini juga menawarkan program aktiviti untuk program penempatan dari penuntut-penuntut sekolah dan para penyelidik, kursus eko menyelam bagi para belia, memelihara dan pelepasan penyu, program outreach dan program sukarelawan marine. Dalam pada itu juga, pihak Beach Bunch telah melancarkan kereta rasmi Beach Bunch dan mempamerkan bahan-bahan pertandingan foto pantai, information boat making dan trash art. Sempena Hari Lautan Sedunia, beberapa aktiviti diadakan di pusat ini, antaranya ialah peraduan mewarna, peraduan membina Istana Pasir, program kesedaran alam sekitar dan penyampaian hadiah-hadiah bagi peraduan mewarna. Mengadakan sambutan Hari Lautan Sedunia merupakan satu langkah Jabatan Perikanan untuk mempertingkatkan kesedaran awam dan juga bagi menghargai sumbangan lautan kepada kehidupan kita. Kerana laut satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang juga penting dalam menyumbang sumber makanan laut, selain itu juga adalah sumber ekonomi bagi kebanyakan negara di dunia. Laut juga sebagai jalan pengangkutan kapal laut, penyelidikan dan sebagainya.